Dan biasanya kitab Al-Miftah dia dipelajari bersama Kitabul Miftah. Boleh insya-Allah, sebab ada perkara dalam kitab Miftah tidak ada dalam ada perkara dalam Abu Syuja' dalam kitab Abu Syuja' tidak ada dalam kitab Miftah. Sebagai misal kitab bab nafaqah tidak ada dalam Kitabul Miftah, tetapi disebut dalam kitab Abu Syuja'. Begitu juga kita ada bab ini yang bersangkut paut ini dengan istibra' dan yang lainnya. Seperti mana insya-Allah nanti kita akan lihat. Boleh insya-Allah. Jadi banyak perkara yang pada awal bab ini kita sudah membicarakan dalam Kitabul Miftah. Jadi saya tak akan syarah yang ini panjang. Tetapi saya tak tahu bagaimana, kita lihat macam mana, sama ada kita ada masa ke tidak ada masa. Benda yang kita dah belajar dalam bab Miftah saya tidak akan syarah sangat. Jadi kita insya-Allah ini baca dan insya-Allah saya akan terangkan apa yang perlu. Boleh saya dapatkan satu orang volunteer bacanya, baca terjemahannya ke pun boleh juga. Ada siapa-siapa nak volunteer? Jadi antum baca, saya syarahkan. Boleh Ustaz, saya baca Ustaz. Okey, bismillah. Saya baca yang bahasa Melayu Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kitab perkahwinan dan hukum yang berkaitan dengannya. Nikah itu sunnah bagi orang mempunyai hasrat nikah. Nah, ini yang pertama sekali afwan ya. Berkenaan dengan nikah, hukumnya sunnah liman yahtaju ilaihi. Penulis mengatakan bagi yang memerlukannya dan yang ada mas kahwin, yang ini untuk berkahwin. Jadi maksudnya di sini pernikahan bukan disunatkan atas semua orang. Maksudnya bagi mereka yang ada persiapan, bagi mereka yang ada kemampuan. Sebab ada orang yang ini misalan dia tidak ada kemampuan, tidak disunatkan baginya sebab ia boleh membawa yang ini kepada masalah. Begitu juga berkenaan dengan orang yang tidak ada kemampuan dalam segi nafkah, tidak ada kemampuan dalam segi dan dia tidak berhajat ini kepadanya, maka lebih afdal ini baginya untuk dia tidak bernikah dahulu, supaya apabila dia mendapatkan kemampuan baru disunatkan baginya untuk dia bernikah. Ini adalah daripada perkara yang pertama sekali yang disebutkan ini oleh penulis. Naam, teruskan. Afwan anak apa tak apa, antum baca dulu. Naam. Boleh Ustaz. Lelaki yang merdeka boleh menikahi 4 orang perempuan yang merdeka. Dan untuk budak lelaki hanya boleh menikahi 2 orang budak perempuan. Budak yang dimaksudkan di sini adalah hamba ya. Jadi yakni bagi orang merdeka dibolehkan yakni baginya berkahwin yakni kepada 4. Ini maksimum. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa misalan mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maksudnya adalah dibolehkan bagi kamu untuk kamu berkahwin 2, 3 ataupun 4. Akan tetapi Allah mengatakan kalau sekiranya kamu tidak berlaku adil fawahidah, maka kahwinlah satu. Ini maksudnya ayat ini menerangkan maksimum, kadar maksimum ini bagi lelaki yang merdeka boleh berkahwin iaitu 4 ini isteri, bagi hamba separuh daripadanya iaitu 2. Naam, teruskan. Lelaki merdeka tidak boleh menikahi perempuan budak kecuali kerana 2 hal, iaitu tidak mampu menjadikan mas kahwin untuk wanita merdeka dan takut terjerumus pada perbuatan zina. Kalau antum ingat dalam Kitabul Miftah ada berapa syarat? Dalam Kitabul Miftah kalau antum rujuk, penulis kita mengatakan, kalau tidak salah saya, dia membicarakan 4 syarat. Tetapi di sini dalam kitab Rayatul Takrib dia hanya membicarakan 2 sahaja. Yakni syarat yang paling penting, yakni bagi seorang merdeka untuk berkahwin dengan wanita hamba. Dalam Islam tidak dibolehkan. Tetapi dengan 2 syarat dia mengatakan. Pertama sekali, kalau dia miskin, dia ada syahwat terhadap wanita tetapi dia tidak ada wang dan sebagainya, dia tidak ada kemampuan untuk berkahwin dengan wanita yang merdeka, tetapi dia boleh berkahwin dengan wanita hamba. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia takut zina. Dia mengatakan kalau saya tak kahwin, saya akan melakukan zina. Maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan baginya berkahwin dengan wanita hamba. Nah, teruskan. Melihatnya orang lelaki kepada orang perempuan itu ada 7 macam, iaitu ini yang perkara yang tidak ada dalam Miftah. Berkenaan dengan memandang wanita. Ini hari ini banyak orang menanyakan soalan ini. Adakah dibolehkan seorang lelaki memandang seorang wanita? Kita lihat apa penulis mengatakan. Naam. Pertama,
Melihatnya orang lelaki pada perempuan lain bukan mahram tanpa hajat itu tidak boleh, haram hukumnya. Ya salam. Ini adalah perkara yang zaman sekarang yang ini orang sudah tidak pedulikan lagi perkara ini. Yakni dalam Islam tidak dibolehkan. Satu orang yang ini nak lihat perempuan tapi dia mengatakan saya nak lihat sama ada perempuan ni cantik ke tak cantik. Maka hukumnya tidak dibolehkan, haram ini hukumnya. Ada orang yang ini keliru di sini, dia menyangkakan muka wanita bukan aurat, tangan wanita juga bukan aurat, tapi adakah maksudnya saya boleh melihat tanpa hajat? Tapi kalau sekiranya ada hajat dibolehkan kalau kita berbual dengan dia, kalau ataupun kita melakukan jual beli ini sebagai misal ataupun bermuamalat dengan dia, maka tidak ada masalah kita melihatnya. Tetapi maksudnya di sini adalah melihat setakat ini untuk melihat sama ada dia cantik ke bukan cantik dan sebagainya. Nah, Kedua, melihatnya orang lelaki kepada perempuan yang menjadikan hukumnya makruh bila tidak ada hajat kerana hal itu bertentangan dengan adat kesopanan. anak rasa hantar ada skip nombor 2 je. Ini nombor 2, Ustaz. Lagi sekali, Pak Cik. Nombor 2, melihatnya orang lelaki kepada perempuan yang menjadikan hukumnya makruh bila tidak ada hajat kerana hal itu bertentangan dengan adat kesopanan. Oh, ini Ana punya buku lain pula. Kejap ya. Boleh, Ustaz. Ajib. Buku lain pula ya. Sebab dalam ini kitab ini bahasa Arab ni dia mengatakan nazaruhu ila zaujatihi aw amatihi. Yani dia melihat ini kepada isterinya ataupun hamba perempuannya. Saya tak tahu sama ada dia punya number ada jumble up ke bagaimana. Mungkin ada jumble up ini. Tapi tak apa, antum teruskan dahulu. Nombor 3. Nombor 3, melihatnya orang lelaki kepada perempuan yang memiliki hubungan mahram atau wanita budak miliknya yang bersuami. Ia boleh melihat mereka selain bahagian antara pusat dan lutut. Ini betul pula nombor 3. Jadi tak apa, saya syarah nombor 3 dulu. Nanti insya-Allah nombor 2 nanti kita kembali padanya. Saya mungkin ada sikit jumble up-nya. Yang ketiga dia mengatakan melihat ini seorang lelaki ini kepada wanita-wanita yang semahram dengannya ataupun yang ini hamba sahayanya yang sudah yang ini berkahwin. Kenapa penulis mengatakan hamba sahaya yang sudah berkahwin? Sebab tidak dibolehkan bagi seorang tuan bersubuh dengan hamba sahayanya yang sudah berkahwin dengan orang lain. Akan tetapi dibolehkan baginya untuk melihat apa selain daripada pusat dengan lutut. Ini yang beliau mengatakan di sini. Atau yang ini dibolehkan dia melihat kepada mahram, begitu juga hamba sahaya yang sudah berkahwin, maka dibolehkan dia melihat ma ada surati wa rukbah. Apa-apa yang selain daripada di antara pusat ini dengan lutut. Begitu juga dengan mahramnya seperti kakaknya ataupun adik perempuannya dan sebagainya. Nah, teruskan. Keempat, melihat wanita untuk tujuan menikah. Dalam hal ini hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Ini kalau sekiranya dia nak menikah dengan seorang wanita, maka dibolehkan dia melihat ini kepada muka dengan telapak tangan zahir dan batin. Maka muka ini dia melambangkan kecantikan seorang wanita, tangan zahir dan batin ini menunjukkan kepada dia punya fertility. Yang ini sama ada dia boleh beranak ke ataupun tidak boleh. Ini boleh diketahui ini melihat ini kepada urat ini yang ada pada telapak tangannya zahir dan batin. Aywa. Melihat wanita untuk tujuan pengobatan. Dalam hal ini orang lelaki yang hendak mengobati boleh melihat bahagian-bahagian yang diperlukan. Nah, ini bagi doktor misalnya kalau seorang wanita jumpa kepada doktor ataupun seorang lelaki berjumpa dengan doktor wanita, maka dibolehkan bagi pakar kedoktoran melihat kepada bahagian yang diperlukan untuk dia merawatinya walaupun itu adalah sebahagian daripada auratnya. Tetapi kadar darurat sahaja, kadar ini keperluan sahaja, tidak lebih daripada itu. Aywa. Keenam, melihat wanita untuk keperluan penyaksian atau muamalah. Dalam hal ini lelaki hanya boleh melihat wajah sahaja. Nah, yang ini lelaki boleh lihat kepada wanita, wanita juga boleh lihat kepada lelaki berkenaan dengan penyaksian misalnya. Yang ini dia bersaksi ataupun wanita itu bersaksi, dia perlu lihat ini kepada mukanya untuk dia mengetahui sama ada ini betul ke wanita yang melakukan penyaksian, adakah dia wanita yang benar ataupun tidak.
Begitu juga bila melakukan muamalat, bila melakukan jual beli dan sebagainya. Dia nak kena mengetahui misalan siapa pembelinya. Supaya kalau sekiranya dia nak kembalikan apa yang dia membeli, maka kita kenal pembeli itu. Nah, maka dibolehkan melihat. Aywa. Ketujuh, melihat perempuan budak ketika dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini, lelaki hanya boleh melihat bahagian-bahagian tubuhnya yang perlu dibolak-balik selain bahagian tubuh antara pusat dan lutut. Nah, ini adalah berkenaan kalau dia beli hamba sahaya, ya. Dia beli hamba sahaya, maka dibolehkan dia melihat ini kepada bahagian-bahagian yang diperlukan, yakni seperti melihat ini kepada mukanya, melihat ini kepada tangannya, melihat kepada sedikit daripada lengannya misalan, untuk melihat sama ada dia ada kecacatan ataupun tidak, ataupun yakni sebahagian daripada kakinya, maka ini dibolehkan. Aywa. Jadi sekarang kemusykilannya adalah nombor 2, ya. Nombor 2 ni saya tidak mengatakan apa dah berlaku dalam kita antum. Cuma nombor 2 kalau saya baca daripada teks yang ini bahasa Arabnya. Jadi kita pergi kepada nombor 2. Penulis saja mengatakan nazaruhu ila zaujatihi. Nombor 2 berkenaan dengan melihatnya seorang lelaki kepada isterinya. Kepada isterinya ataupun kepada hamba sahayanya. Maka dibolehkan dia melihat kepada kedua-dua mereka seluruh badan, yakni kecuali alat kemaluannya. Maka ini adalah, walaupun ini adalah pendapat yang lemah, tetapi di sini penulis yang dia kedepankan perkara ini selain daripada kemaluan. Maka pendapat yang muktamad, ulama kita mengatakan walaupun kemaluan, yakni dibolehkan. Nampak tak? Yakni dibolehkan melihat kepada seluruh badan termasuk kemaluan. Walaupun di sini penulis ini dia mengatakan tidak dibolehkan melihat kepada kemaluan, dan ini adalah pendapat yang lemah. Jadi antum perlu menulis ini sedikit di sana. Ini adalah pendapat yang lemah dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Cuma kemusykilannya sekarang adalah kitab yang antum ada ini agak berbeza. Boleh antum baca lagi sekali? Okey, kedua, melihatnya orang lelaki kepada perempuan yang menjadikan hukumnya makruh bila tidak ada hajat kerana hal itu bertentangan dengan adat kesopanan. Ini sebenarnya nombor 1 ya ni. Nombor 1, melihatnya orang lelaki kepada perempuan lain bukan mahram tanpa hajat, itu tidak boleh, haram hukumnya. Ayo. Ini nombor yang pertama. Ala kulli hal, nombor 2 antum boleh cancel ke tidak? Antum boleh baca bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni nombor 2. Just to check again. Wathani nadharuhu ila zawjatih au amatih fayajuzu an yanzuru ila ma adal farji minhuma. Nampak tak? Bahasa Arab ni betul. Jadi terjemahannya salah di sini. Jadi cancel dia punya terjemahan. Tulis di sana. Saya terjemahkan ini, ya. Jadi kita tulis di sana penglihatan seorang lelaki kepada isterinya ataupun hamba sahayanya. Kita tulis ini. Penglihatan seorang lelaki kepada isterinya ataupun hamba sahayanya. Full stop. Maka dibolehkan baginya untuk melihat kepada seluruh tubuh mereka, melainkan faraj. Faraj ini kemaluan perempuan, ya. Lepas itu letak bracket. Ini adalah pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Itu saja. Jadi apakah pendapat muktamad dalam mazhab? Dibolehkan kesemuanya, termasuk yang ini faraj. Ini bagi isteri dengan hamba perempuan. Saya harap semua boleh faham, insya-Allah, ya. Ada sesiapa yang ada soalan ataupun yang keliru? Semua boleh, insya-Allah. Kalau tak ada soalan, kita teruskan. Teruskan. Pasal akad nikah dan syaratnya. Akad nikah tidak sah bila tidak ada wali lelaki dan 2 orang saksi lelaki yang adil.
Nah, ini yang kita seperti mana kita belajar dalam Kitabul Miftah. Yakni bila kita membicarakan tentang rukun-rukun nikah, kita ada 5 perkara ya. Daripadanya adalah pertama sekali yakni mesti ada wali. Wali yang dimaksudkan di sini adalah wali bagi wanita, dan kita boleh rujuk Kitabul Miftah tentang jenis-jenis wali dan darajat yakni kewalian. Kalau sekiranya bapanya tidak ada, maka datuk dia jadi wali. Kalau datuk dia tidak ada, maka ini semua adalah daripada darajat yang kita perlu tahu. Jadi mesti ada wali. Yang kedua, mesti ada 2 saksi yang adil. Adil definisinya adalah seorang yang tidak melakukan dosa yang besar dan seorang yang tidak melakukan dosa yang kecil dengan berterusan. Ini yang kita maksudkan dengan seorang yang adil. Maka saksi yang ini mesti seorang yang adil, tidak sah penyaksian daripada seorang fasik. Ini kalau kita mengatakan dalam akad nikah hanya 2 orang saja yang ada. Tapi kalau sekiranya dalam akad nikah ada 100 orang yang hadir, maka insya-Allah kalau dalam 100 orang ini insya-Allah ini ada orang yang adil, 2 orang sekurang-kurangnya, alhamdulillah pernikahan akan menjadi sah. Itu sebab ulama kita mengatakan disunatkan kita menjemput orang yang adil, orang yang saleh ini dalam majlis ini pernikahan. Tetapi secara formal seperti mana mahkamah syariah di Singapura dan sebagainya, maka kita mesti kedepankan 2 particular orang sebagai saksi dan sebagainya. Dan biasanya kita di Singapura tak adalah Tok Kadi nak pergi cek sama ada saksi ni adil ke bukan adil. Tapi kalau betul-betul kalau di negara Islam yang mengamalkan ini hukum mahkamah Islam, tak semua orang yang ni boleh mengatakan saya nak menjadi saksi, maka dia mesti ada approval. Mesti ada approval daripada mahkamah untuk dia menjadi saksi. Sebab bila kita mengatakan orang adil, maka tak semua orang yang adil. Mesti ada dia punya syarat-syaratnya. Naam, teruskan. Wali dan 2 orang saksi nikah itu harus memenuhi 6 syarat, iaitu pertama, beragama Islam, kedua, baligh iaitu dewasa, ketiga, berakal sihat, keempat, merdeka iaitu bukan budak, kelima, berjenis kelamin lelaki, dan keenam, adil. Jadi ini adalah 6 syarat penulis mengatakan. Pertama sekali adalah Islam, maksudnya tidak sah wali ataupun saksi dari yang bukan Islam. Dan ini juga antum belajar dalam kitab Miftah, kalau sekiranya wali ini bukan Islam, maka dia berpindah kepada wali hakim. Ada kadang-kala ia berpindah kepada wali hakim, kadang-kadang ia berpindah kepada wali yang bawah darajatnya. Yang kedua dia mesti baligh, tidak sah yakni wali ataupun saksi bagi budak yang belum baligh. Yang ketiga, dia mesti berakal, tidak sah daripada orang gila. Yang keempat, dia mesti merdeka, tidak sah daripada hamba. Yang kelima, mesti lelaki, tidak sah daripada wanita. Yang keenam adalah seperti mana kita mengatakan, dia mesti ada sifat keadilan bagi wali dan juga bagi saksi. Nah, orang-orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah 7. Ajib, ini yang selepas itu illa annahu la yaftakiru nikahul zimmati. Zimmiyah, tidak ada. Tak ada, Ustaz. Apa punya kitab macam ini? Macam mana boleh terlepas macam ini? Bagus macam ini. Ala kulli hal, selepas itu penulis ini mengatakan bagi wanita zimmiyah ya. Ini saya cuma terangkan. Ini saya rasa tak ada dalam antum kitab. Penulis membicarakan tentang nikahnya wanita zimmi. Apakah ini maksudkan dengan zimmi? Zimmi ini dia adalah kafir yang tinggal di negeri Islam. Yang ada kita mengatakan kalau zaman sekarang kita panggil dia ada citizenship dalam negeri Islam. Maka mereka dikirakan sebagai kafir zimmi. Maka kafir zimmi ini ada penghormatan baginya. Dia adalah kafir yang tinggal dalam negeri Islam dan hukum mahkamah Islam dikenakan ke atasnya. Hukum mahkamah Islam dikenakan ke atasnya. Maksudnya dia setuju dengan hukum mahkamah Islam. Dia setuju ini dengan ini hukum mahkamah Islam. Kalau sekiranya dia nak berkahwin, kita tidak meletakkan syarat bapa ni mesti Islam sebab dia kafir. Dia bukan Islam. Maka bapanya yang ni bukan Islam, maka mereka boleh berkahwin ikut kepada agama mereka. Itu penulis ini mengatakan di sini. Berkenaan perkara yang kedua, dia membicarakan tentang hamba sahaya. Kalau hamba perempuan nak berkahwin, maka tuannya yang menjadi wali, tetapi tidak disyaratkan keadilan bagi tuannya. Yani hatta tuannya fasik dibolehkan. Maka inilah pengecualian. Jadi 2 perkara yang tidak disebutkan dalam kitab antum. Pertama sekali adalah nikah wanita zimmi
Yang kedua adalah nikahnya wanita hamba. Maka nikah wanita zimmi tidak menjadi syarat walinya muslim, manakala nikah wanita hamba tidak menjadi syarat tuannya seorang yang adil. Itu saja. Teruskan. Orang-orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah 7. Pertama, ayah, ab. Kedua, kakek, jad, dari pihak ayah. Ketiga, saudara lelaki kandung, akhli ab walium. Keempat, saudara lelaki seayah, akhli ab. Kelima, kepokanan lelaki dari saudara lelaki seayah, ibnu akhli ab. Keenam, paman dari pihak ayah, am. Dan ketujuh, anak paman, ibnu am. Jadi ini saya tak perlu syarah ya. Antum sudah mempelajari dalam Kitabul Miftah, ini perkara yang sama. Ini adalah dia punya turutannya. Kalau bapa tidak ada, maka datuk. Datuk tidak ada, maka pakcik. Pakcik sebelah seibu dan sebapa. Kalau tidak ada, pakcik sebapa. Kalau tidak ada, yang ini anaknya dan sebagainya. Teruskan. Demikianlah urutan orang-orang yang berhak menjadi wali nikah. Apabila orang-orang tersebut tidak ada, maka yang menjadi wali adalah tuan yang memerdekakan, kemudian Tuan yang memerdekakan maksudnya, kalau dia tidak ada wali, dulu dia hamba misalan, maka tuannya telah merdekakannya, maka tuannya jadi wali. Tuan yang merdekakan dia. Ayo. Urutan selanjutnya adalah hakim. Tidak boleh meminang secara terang-terangan kepada wanita yang sedang dalam masa iddah. Namun ia berhak menyatakan keinginannya hendak menikahinya secara tidak terang-terangan sekalipun iddah wanita itu belum selesai. Ini adalah berkenaan dengan satu orang nak melamar wanita dalam keadaan iddah, maka dia tidak boleh terus terang. Dia tak boleh mengatakan, insya-Allah nanti lepas iddah engkau dah habis, aku kahwin kau. Ini haram. Jadi apa yang dia perlu buat adalah dia melakukan sindiran. Sindiran ini seperti mengatakan, insya-Allah nanti selepas kau habis iddah, ada orang insya-Allah yang akan berkahwin dengan kau ataupun melamar kau. Maka ini adalah sindiran. Ini dipanggil ta'rid. Maka itu dibolehkan. Tetapi dia tidak boleh tasrih. Yakni dia tidak boleh mengatakan aku akan berkahwin dengan kau. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Teruskan. Tidak boleh. Wanita-wanita itu ada dua, iaitu janda dan gadis. Wanita gadis itu boleh dikahwin paksa oleh ayah dan kakeknya, sedangkan wanita janda tidak boleh dikahwinkan kecuali sesudah baligh dan mendapat persetujuannya. Ini adalah berkenaan dengan masalah ijbar ya. Wali mujbir kita mengatakan, yakni dibolehkan bagi wali untuk mengkahwinkan anak perempuannya tanpa keizinan daripada anak perempuannya. Ini kita panggil ijbar. Kalau sekiranya anak perempuan itu bikr, kalau dia adalah perawan ya. Tapi kalau dia sayyib, yakni maksudnya dia sudah melakukan persetubuhan, maka tidak dibolehkan melainkan dengan keizinannya. Dengan yakni keizinannya. Tapi kalau sekiranya dia bikar, maka dibolehkan. Nah, teruskan. Pasal wanita-wanita yang haram dinikahi. Wanita-wanita yang haram dinikahi berdasarkan nas, iaitu ketentuan Al-Quran, itu ada 14 dengan perincian. Pertama, 7 wanita haram menikahi sebab nasab, iaitu ibu ke atas, anak perempuan dan keturunannya, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu, anak perempuan saudara lelaki dan saudara perempuan. Nah, ini adalah perkara juga antum telah mempelajarinya berkenaan dengan mahram. Mahram dalam segi nasab ini kita ada yakni kita ada 7 dalam segi nasab, 7 dalam segi susuan. Jadi dia mengatakan pertama sekali adalah ibu, kedua adalah anak perempuan, ketiga adalah kakak, keempat adalah makcik, yang sebelah bapa, keenam adalah anak perempuan yakni kepada adik-beradik lelaki, ketujuh anak perempuan kepada adik-beradik perempuan. Maka ini semua adalah mahram kita. Dan berkenaan dengan susuan pun sama juga. Susuan yakni urutannya adalah yakni yang sama.
Nah, teruskan. Kedua, dua wanita haram dinikahi sebab hubungan radha' persusuan, iaitu ibu yang menyusukan dan saudara perempuan sepersusuan. Nah, ini berkenaan dengan susuan ini. Kalau seorang wanita memberikan susuan kepada seorang budak, maka wanita itu dikirakan sebagai ibu susuan. Maka dia tidak boleh berkahwin dengan anak susuan. Anak-anak kepada ibu susuan dikirakan adik-beradik susuan. Suami kepada ibu susuan dikirakan sebagai bapa susuan. Jadi dalam segi mahram kita mengatakan sama seperti dalam segi nasab. Anak-anak ni adalah adik-beradik kita. Ibu dan bapa dikirakan sebagai ibu bapa yang susuan. Begitu juga dengan datuk dan nenek dan sebagainya. Maka tidak boleh yang ini berkahwin. Teruskan. Ketiga, 4 wanita haram dinikahi sebab musyaharah Musyahara maksudnya perkahwinan, ya. Musyaharah perbesanan, iaitu ibu mertua, anak-anak perempuan isteri bila sudah disetubuhi, ibu tiri iaitu isteri ayah, menantu perempuan iaitu isteri anak lelaki. Jadi pertama dia mengatakan adalah mertua, ya, mak mentua. Mak mentua ini menjadi mahram kita apabila kita melakukan akad kepada anak perempuannya. Kita berkahwin kepada anak perempuannya, maka mak dia menjadi mahram kepada kita. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah rabibah. Rabibah ini adalah kalau sekiranya kita berkahwin dengan seorang wanita, ni kalau lelaki, ya. Kalau lelaki kahwin dengan seorang wanita, wanita itu ada anak perempuan. Maka anak perempuan itu menjadi mahram dengan syarat mesti ada persubuhan. Dengan syarat mesti ada persubuhan dengan ibunya. Maka anaknya menjadi mahram. Jadi dalam bahasa kita panggil anak tiri. Betul ke tidak? Kita panggil anak tiri. Anak tiri hanya menjadi mahram kalau sekiranya ada persubuhan. Kalau tidak, maka tidak ada mahram. Itu sebab penulis mengatakan idza dakhala bil kalau dia melakukan persubuhan dengan ibunya. Yang seterusnya adalah isteri kepada bapa. Yakni bapa kita berkahwin dengan seorang wanita. Maka dia adalah mahram ini kepada kita. Baik, teruskan. Lepas itu mertua, anak mertua. Anak mertua adalah mahram juga kepada kita. Teruskan. Orang perempuan boleh dikembalikan sebab 5 cacat, iaitu gila, lepra. Ada benda yang dia tak sebut pula. Selepas dia mengatakan boleh hantar baca balik tentang musyaharah yang akhir sekali. 4 wanita haram dinikahi sebab musyaharah, iaitu ibu mertua, anak-anak perempuan isteri bila sudah disetubuhi, ibu tiri iaitu isteri ayah, menantu perempuan iaitu isteri anak lelaki. Lepas tu? Orang perempuan boleh dikembalikan sebab 5 cacat, iaitu. Ya salam, ini juga yang ni tak ada, ya. Ustaz. Ya. I think memang ada beberapa tempat yang terjemah kitab ni tak ada dekat kitab yang lain. So dalam kitab lain ada yang saya cakap seorang lagi wanita haram dinikahi bukan untuk selama-lamanya. Betul. Okay. Hantar pakai kitab mana? Ada dua-dua. Mana? Kitab lain Ana baru hantar satu gambar dekat dalam WhatsApp group. Ada kitab ni. Itulah kita dah silap kitab yang ini nampak ni banyak masalah ini. Dalam bab nikah dia dah banyak masalah. Saya tak tahu dalam bab muamalat macam dalam bab jual beli pun ada ke? Dengan Ustaz Yusof ada ke problem macam ini? Ustaz tak highlight. Yeah. Ustaz guna kitab yang kita pakai. It is very bad. Ini banyak benda yang ini terlepas. Ala kulihal ada benda yang dia tak sebut, ya. Dan ni banyak juga, ya. Selepas saya empat orang yang diharamkan dalam perkahwinan, selepas itu wahidatun min jihatil jam'i. Seorang wanita yang kalau sekiranya kita berkahwin dengan seorang wanita, kita tidak boleh berkahwin dengan kakaknya. Ini kita mengatakan min jihatil jama'. Misalan kalau saya berkahwin dengan seorang wanita dan wanita itu ada kakak. Saya tidak boleh berkahwin dengan kakaknya dalam masa yang sama. Tak boleh berkahwin dengan kakaknya sama juga tidak boleh berkahwin dengan makciknya. Tidak boleh berkahwin dengan kakaknya, tidak boleh berkahwin dengan yakni makciknya sebab ini mereka haram. Yang ini kita bayangkan yang ini sekarang
kalau dia adalah seorang lelaki, adakah dia boleh berkahwin? Maka kalau sekiranya dia tidak boleh berkahwin, maka kita tidak boleh berkahwin dengan wanita itu. Jadi kita bayangkan wanita itu seorang lelaki. Misalan, satu orang ini misalan Ahmad, misalan berkahwin dengan Fatimah. Fatimah ada kakak namanya Aminah. Misalan ya. Jadi sekarang kita mengatakan kalau Aminah seorang lelaki, adakah dibolehkan bagi Aminah berkahwin dengan Fatimah? Tidak boleh sebab mereka adik-beradik. Maka kita tidak boleh berkahwin dengan Aminah. Jadi dia punya kaedah dia begitu. Kita bayangkan orang itu seorang lelaki. Jadi antum hafal kaedah ini. Sekarang misalan Fatimah ada seorang makcik. Makciknya namanya adalah Zainab misalan. Makcik adalah Zainab. Kalau sekiranya Zainab ini seorang lelaki, bolehkah Zainab berkahwin dengan Fatimah? Tidak boleh sebab ini makcik dengan anak saudara. Maka kita tidak boleh berkahwin dengan Zainab. Jadi kita tidak boleh berkahwin dengan iaitu wanita yang ada kait mengait dengan isteri kita, yang mana kalau kita bayangkan dia seorang lelaki, dia tidak boleh berkahwin ini dengan ini isteri kita, maka kita tidak boleh berkahwin dengan dia. Ini kita mengatakan min jihatil jama'. Berdasarkan dengan ayat Al-Quran Allah mengatakan wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma salaf. Sebab daripada adat kaum jahiliyah mereka berkahwin seorang wanita dengan kakaknya. Mereka berkahwin seorang wanita dengan adik perempuannya. Mereka berkahwin seorang wanita dengan makciknya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Quran wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma salaf. Tidak dibolehkan kamu berkahwin dengan dua adik-beradik perempuan kecuali illa ma salaf, apa yang telah lepas daripada adat jahiliyah. Ini tidak disebutkan dalam kitab terjemahan antum. Selepas itu dia mengatakan wahia ukhtuz zaujah. Dia memberikan misal kakak kepada isteri. Selepas itu dia mengatakan wala yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Tidak dibolehkan bagi seorang wanita untuk seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita dan makciknya sebelah bapa. Wala bainal mar'ati wa khalatiha. Dan berkahwin dengan makciknya sebelah mak. Wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Ini adalah kaedah. Apa saja diharamkan dalam nasab diharamkan dalam susuan. Jadi antum tulis di sana, apa yang diharamkan dalam nasab diharamkan dalam susuan. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW. Boleh insya-Allah yang lain? Ada siapa-siapa ada soalan? Kalau tak ada, masya-Allah semua faham insya-Allah ya. Tak perlu saya nak panjang lebar ya. Alhamdulillah. Kita teruskan. Nanti Taufik hantar je sambil gambar, hantar post dekat dalam grup ya. Jadi yang lain boleh lihat. Orang perempuan boleh dikembalikan sebab bima cacat, iaitu ini antum belajar dalam bab jual beli. Kalau kita memberi sesuatu yang ada keaiban, kita boleh kembalikannya. Ini dalam bab nikah pun ada. Ini dalam kitabul miftah tidak disebut ini. Maka penulis ini menyebutkannya di sini. Seorang ini dia berkahwin dengan seorang wanita, misalnya dia lihat wanita ini cacat misalnya. Tapi sebelum kahwin semua bagus. Tapi selepas perkahwinan dia dapat tahu. Maka dia boleh kembalikan. Maksudnya dia menuntut fasakh. Jadi ada 5 keaiban yang disebutkan di sini. Teruskan. Pertama, gila, lepra, belang, kemaluannya tertutup daging dan kerana kemaluannya tertutup tulang. Ini 5 keaiban. Tapi sebenarnya bukan hanya 5 sahaja. Dia lebih daripada 5. Cuma ini adalah daripada apa kita mengatakan yang diketahui. Bahkan kita mengatakan ada jenis-jenis penyakit yang lebih dahsyat daripada 5. Sebagai misal ya, ulama kita sekarang mengatakan kalau wanita ataupun suami yang ada AIDS, selepas ini mereka berkahwin, dapat tahu yang pasangan mereka ada penyakit yang bahaya misalan, seperti penyakit AIDS ataupun penyakit yang sepertinya, maka ini semua adalah daripada jenis ini penyakit yang mana boleh dituntut fasakh ini bagi yang pihak lelaki ataupun yang pihak wanita. Yang pertama sekali adalah gila. Ada orang ini kita tak tahu dia gila. Sebelum berkahwin kita lihat dia seperti orang biasa, tapi lepas kahwin ini dapat tahu dia adalah seorang gila. Maka ini adalah daripada keaiban yang mana dibolehkan ini dituntut ini fasakh. Yang kedua adalah penyakit ini juzam. Penyakit juzam ini dia adalah perkara yang sangat bahaya ya. Zaman sekarang ini mungkin
dalam negeri kita tak ramai orang yang kena, tapi di Afrika kita lihat orang yang kena penyakit ini dahsyat sekali. Dia adalah satu jenis yang penyakit, dia seperti germs, makan kita punya isi. Yang mana dia menyebabkan kita punya badan ini akan terpisah daripada badan. Yakni germs ini dia akan makan tangan, makan kaki, makan yang di bahagian badan yang lain. Selepas itu dia boleh menyebabkan tangan ini terus jatuh. Kaki na'udzubillah min zalik ini terus ini jatuh. Maka akhirnya dia akan menyebabkan orang paralyzed terus. Ini adalah penyakit yang dikenali sebagai ini penyakit ini juzam. Yang ketiga adalah penyakit ini al-baras, dan baras ini dia adalah jenis ini penyakit yang merosakkan kita punya darah. Jadi dia akan menyebabkan kita punya anggota badan paralyzed. Darah tidak boleh berjalan. Ini adalah jenis ini penyakit ini kulit. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa alaihissalam dia boleh mengobat ini penyakit ini, sebab pada zaman ni tak ada orang boleh mengobat penyakit ni. Dia hanya sapu saja atas tangan orang yang sakit baras dan orang itu baik. Itu sebab beliau dikenali sebagai Al-Masih Isa bin Maryam. Sebab beliau mengobati orang dengan masah. Tahu masah? Yang dalam bahasa Arab bila kita mengatakan masaha, iaitu dia menyapu saja. Maka ini adalah penyakit yang baras yang disebut ini oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Selepas itu yang ketiga ada al-ratq. Al-ratq ini maksudnya kemaluannya tertutup dengan daging. Tidak dapat dilakukan persetubuhan. Yang kelima, kemaluan yang ditutup ini dengan tulang. Sama juga bagi lelaki, kalau sekiranya lelaki tidak ada zakar. Lelaki yang tidak ada zakar, lelaki tidak boleh melakukan jima. Ini semua adalah daripada penyakit yang wanita boleh menuntut fasakh. Teruskan. Ini dia akan sebut selepas itu berkenaan dengan penyakit lelaki. Tadi sebab penyakit perempuan ya. Pertama sekali adalah gila, kedua adalah juzam, ketiga adalah baras, ketiga adalah ratq dan qarn. Ratq ini dia adalah kemaluan yang ditutup oleh daging. Qarn adalah kemaluan yang ditutup ini oleh tulang. Teruskan. Orang lelaki juga boleh dikembalikan sebab 5 cacat, iaitu sebab gila, lepra, belang, terputus zakarnya dan lemah syahwat. Nah, jadi bezanya hala yang keempat dengan kelima. Yang kelima adalah tidak ada zakar. Tidak ada zakar. Yang keenam, dia adalah kalau sekiranya dia tidak boleh melakukan jima. Maka ini daripada penyakit ini yang boleh ini dituntut ini fasakh. Nah, teruskan. Pasal mas kahwin dalam nikah. Menyebut mas kahwin dalam nikah itu hanya sunnah. Apabila tidak disebutkan, maka akad nikah tetap sah. Mas kahwin itu wajib kerana 3 hal, iaitu kerana suami menetapkannya sendiri atas dirinya, kerana ketetapan hakim dan kerana suami menyetubuhi isteri. Jadi sekarang penulis saya dia mengatakan disunatkan kita menyebut mas kahwin dalam akad pernikahan. Tapi ia tidak wajib. Maksudnya kalau dia tidak sebut mas kahwin, sah pernikahannya. Pernikahannya ini sah, akan tetapi diwajibkan dia membayar mas kahwin. Mas kahwin ini tidak terjatuh walaupun dia tidak sebut ini dalam akad pernikahan. Kalau dia tidak sebut, maka diwajibkan dengan 3 perkara. Salah satu daripada 3 perkara. Yang pertama, dia mengatakan sama ada suami mewajibkan atas dirinya. Suami mengatakan, baiklah saya akan memberikan awak $500 sebagai mas kahwin. Bagaimana awak setuju? Setuju. Okey, $500 adalah mas kahwinnya. Khalas. Kita mengatakan sah yang di mas kahwinnya. Yang kedua, yakni hakim yang mewajibkannya. Misalnya suami mengatakan, lepas dah kahwin semua, pihak wanita mengatakan awak tak sebut mas kahwin dalam akad. Jadi berapa mas kahwinnya? Suami mengatakan insya-Allah mas kahwinnya $10. Orang mengatakan mana boleh ini $10? Kami tak setuju. Pergi mahkamah. Komplain ini kepada hakim. Hakim lihat $10 memang ini terlalu murah. Kita lihat ini kepada wanita ini. Biasa kalau makcik dia kahwin, kakak dia kahwin, berapa mereka bayar mas kahwin? Mereka mengatakan $500. Mana boleh orang ini nak bayar $10? Kami tak setuju. Maka hakim mengatakan bayar $500. Ini diwajibkan oleh hakim. Sekarang ini menjadi wajib atas suami untuk membayar
untuk membayar $500. Ini adalah misal yang kedua. Yang ketiga adalah apabila dia melakukan ini persetubuhan. Apabila ini dia melakukan ini persetubuhan, maka diwajibkan mahar misal. Mahar misal kalau tadi kita mengatakan $500, maka diwajibkan dia bayar $500. Ini kalau dia melakukan, dia sudah melakukan persetubuhan. Boleh insya-Allah? Teruskan. Nilai mas kahwin minimal atau maksimalnya itu tidak ada batasnya. Orang Tidak ada. Maksudnya sekarang kalau suami misalnya yakni dia mengatakan kepada isterinya sebelum kahwin, dia mengatakan saya nak berkahwin dan sebagainya, boleh tak saya bayar mas kahwin yakni misalnya $10. Isteri mengatakan yakni $10, $5 pun bolehlah. Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini semua atas yakni persetujuan. Kalau suami mengatakan saya tak ada duit tapi saya hafal Quran ataupun saya boleh ajar kitab Abu Syuja', saya dah belajar kitab Abu Syuja', saya boleh ajar awak. Ini mas kahwin, boleh. Ini kita mengatakan mas kahwin atas manfaat. Mas kahwin ini atas manfaat. Jadi mas kahwin ini tak semestinya dia duit, tak semestinya harta. Dia boleh juga dengan manfaat. Ataupun satu orang dia ada rumah misalnya, dia nak sewakan rumah ni, dia mengatakan mas kahwin saya adalah 3 bulan sewa. 3 bulan yakni sewa rumah. Yakni boleh digunakan rumah itu selama 3 bulan. Ini manfaat juga. Dibolehkan yakni dilakukan sebagai mas kahwin. Ini yang penulis mengatakan wa yajuzu an yatazawwaja ala manfaatin ma'lumah, manfaat yang diketahui. Jadi manfaat sama ada kita mengajarnya sesuatu ataupun manfaat kereta ataupun manfaat rumah dijadikan sebagai mas kahwin, maka boleh. Teruskan. Orang lelaki boleh menikahi orang perempuan dengan mas kahwin berupa materi atau jasa tertentu yang bermanfaat. Sekali lagi, saya baca lagi. Saya baca perenggan satu ni. Nilai mas kahwin minimal atau maksimalnya itu tidak ada batasnya. Orang lelaki boleh menikahi orang perempuan dengan mas kahwin berupa materi atau jasa tertentu yang bermanfaat. Ini di terjemahan wallahu a'lam yani. Ala kulli hal, manfaat ini yang dimasukkan di sini adalah manfaat yang dimasukkan di sini dia berbeza dengan benda. Dia adalah seperti khidmat. Manfaat yang dimasukkan adalah seperti yang ini khidmat ataupun manfaat ini perumahan ataupun barangan. Jadi maksudnya dia dibolehkan dengan syarat dia mesti diketahui. Dengan syarat ini dia mesti diketahui. Kalau sekiranya pihak wanita setuju, sah ini pernikahannya. Aywa. Dan gugurlah separuh mas kahwin sebab terjadi penceraian sebelum persetubuhan. Nah, seorang lelaki misalnya dia ceraikan isterinya, baru kahwin tadi dia ceraikan. Jadi dia mengatakan macam mana dengan mas kahwin sekarang? Mas kahwin $500 misalnya. Tapi dia baru kahwin, dia belum lagi bersetubuh. Sekarang diwajibkan 250, separuh daripada mas kahwin. Tetapi lebih afdal baginya berikanlah semua sudah. Yang ni $500. Itu yang Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, itu adalah lebih baik ini bagi mereka. Ini kalau sekiranya sebelum berlaku persetubuhan. Tapi kalau dah berlaku persetubuhan, khalas $500 itu dah tak boleh ambil balik. Ada siapa-siapa ada soalan sebelum kita teruskan? Bagaimana yang lain? Semua ada bersama kita? Ustaz, tadi yang Ustaz katakan tentang berkahwin dengan kakak ataupun adik pada isteri ataupun mak saudara itu cuma bila mereka masih masih bersuami isteri lah. Kalau mereka telah bercerai, lelaki itu boleh berkahwin dengan kakak atau adik bekas isteri. Boleh. Kalau dah bercerai dah habis iddah. Kalau mereka dah bercerai dan dah habis iddah, dibolehkan dikahwin dengan kakak ni. Jadi ini adalah pengharaman yang sementara. Okey, teruskan. Pasal walimah atau resepsi pernikahan. Walimah atau resepsi pernikahan itu hukumnya sunnah dan mendatangi undangan walimah itu hukumnya wajib kecuali ada uzur. Jadi ini seperti salam ya, seperti memberi salam. Yang ini hukumnya sunnah tapi menjawabnya wajib.
Walimah tidak diwajibkan. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan aulim walau bisyah. Aulim walau bisyah. Yani adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Yani maksudnya walaupun yakni dengan sembelih yakni seekor, dengan sembelih seekor kambing dan memberikan makanan. Tetapi kalau kita dijemput, maka wajib yakni kita pergi, melainkan kalau sekiranya ada keuzuran. Tetapi seperti mana saya mengatakan sebelum ini, berkenaan dengan walimah yang ada pada zaman kita, maka kebanyakan walimah ini tidak diwajibkan kita menghadirinya. Sebab bagi walimah itu menjadi wajib kita menghadirinya kalau sekiranya tidak ada maksiat dalam walimah. Dan salah satu daripadanya yang ketara adalah berkenaan dengan percampuran. Ulama kita mengatakan dengan syarat ini tidak ada percampuran dengan lelaki dengan wanita, tidak ada minuman keras, tidak ada unsur-unsur yang diharamkan misalan, maka diwajibkan kita menghadirinya. Melainkan kalau ada keuzuran, melainkan kita sakit, ataupun melainkan kita bukan dalam negeri, ataupun melainkan dia jauh misalan, lebih daripada dia kira kita mengatakan jauh daripada tempat kita misalan, kita tidak mampu menghadirinya, maka ini semua dibolehkan kita tidak menghadirinya. Tapi kalau sekiranya kita boleh menghadirinya, maka ia menjadi kewajipan ke atas kita. Nah, pasal membagi waktu antara para isteri. Membagi waktu bergilir secara sama antara para isteri itu hukumnya wajib. Ini adalah berkenaan dengan orang yang ada lebih daripada satu isteri, ya. Tapi kalau orang yang ada satu isteri macam kita semua ni, tidak ada bab ini tidak kita mengatakan perkara ini tidak ada application. Ini kalau sekiranya seorang ada 2 isteri misalan ataupun 3 isteri, maka wajib dia membagikan masa. Dia nak kena membagikan masa. Yang ni misalan isteri yang pertama misalan 2 hari. Isteri yang kedua 2 hari. Jadi dia rotate macam shift. 2 hari dengan isteri yang pertama, 2 hari dengan isteri yang kedua. Dan mereka semua setuju. Ataupun satu hari dengan isteri yang pertama, satu hari dengan isteri yang kedua. Tidak ada masalah. Jadi ini yang dimaksudkan dengan qasam. Jadi hukumnya adalah wajib. Maksudnya memberikan masa bagi isteri, dan dia tidak boleh bertemu ataupun masuk ke dalam rumah ataupun bersama isteri yang bukan sewaktu bagi pembagian masa tersebut. Melainkan kalau sekiranya ada hajat, seperti kalau ada sakit misalan, maka dibolehkan bagi suami untuk pergi kepada isteri yang kedua misalan. Tapi hari ini adalah masa isteri yang pertama. Tapi disebabkan isteri yang kedua sakit, maka dia pergi kepada isteri yang kedua. Maka ini tidak ada masalah. Nah, suami tidak boleh masuk ke tempat isteri di luar waktu gilirannya dengan tanpa ada keperluan. Apabila suami hendak berpergian, maka harus mengundinya dan ia pergi bersama isteri yang keluar dalam undian. Ini kalau dia nak musafir, maka dia melakukan undian. Seperti draw lots. Sama ada nak dengan isteri yang pertama ataupun isteri yang kedua. Ataupun dia nak bawa kedua-duanya sekali pun boleh. Tapi kalau dia nak bawa salah satu misalan dan kedua-dua nak ikut, maka dia draw lots. Jadi siapa yang keluar maka dia yang bersama isteri. Ini semua adalah berkenaan dengan keadilan, keadilan di antara isteri. Ini yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala, fa illam ta'dilu fawahidah. Kalau sekiranya kamu tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah kamu berkahwin hanya satu. Yang ini ulama kita mengatakan adil yang dimaksudkan di sini adil dalam qasam. Adil yang ini dalam yakni qasam, dalam membagi waktu ini di antara isteri. Dan berkenaan dengan poligami ini, ada orang yang bertanya, ini menjadi satu perkara yang menjadi tanda tanya ini pada zaman ini. Kenapa yang ini Islam membolehkan poligami? Sebenarnya kita lihat bukan saja Islam yang membolehkan poligami. Kalau kita lihat ini kepada agama yang lain, seperti agama Yahudi dan sebagainya, maka mereka juga ada kita mengatakan ini poligami. Dan kenapa yang ini kita lihat yang ini Islam membolehkan ini poligami? Kalau kita nak membicarakan ini tentang hikmahnya banyak sekali. Daripadanya kita lihat ini kadang-kala apa yang berlaku dalam satu masyarakat adalah jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah lelaki.
Misalan pernah berlaku misalan di sebuah negeri, dia punya ratio 3:1. Kita ada 3 perempuan, 3 wanita, 1 lelaki. Maka Islam ini memberikan jalan keluar kalau sekiranya diperlukan. Islam memberikan jalan keluar untuk yakni menjadi sebagai satu sebab untuk menghindarkan berlakunya penzinaan. Sebab yakni wanita yakni kalau ramai yakni yang tidak berkahwin, maka apa yang berlaku yakni di negeri di Eropah sebagai Germany dan sebagainya, pada satu ketika ratio mereka 3:1. Ini selepas World War II. Selepas World War II disebabkan banyak lelaki mereka dibunuh disebabkan peperangan. Maka jumlah wanita ini lebih banyak, dan ini juga daripada tanda ini akhir zaman. Hatta di negeri kita di Singapura, jumlah ini wanita lebih banyak daripada ini lelaki. Maka apa yang berlaku ini di Germany, satu ketika dahulu banyak yakni wanita masuk kepada prostitution dan adakan hubungan yakni dengan suami-suami yang sudah berkahwin. Maka ini menyebabkan ini masalah penzinaan yang lebih besar. Maka Islam membicarakan ini tentang hikmah ini, dan Islam ini membolehkan ini poligami, tetapi Islam ini meletakkan syarat ini, bukan semua orang ini yakni digalakkan ini melakukan poligami. Ini semua balik ini kepada kemampuan ini masing-masing. Jadi kita lihat keindahan ini agama kita dalam semua ini hukum ahkamnya. Sebagai ini orang Islam harus kita faham ini perkara ini, dan kita lihat ini kepada konteks, kita lihat ini kepada unsur-unsur ini yang lain, dan jangan kita terperangkap ini dalam fahaman ini feminis yang sampai hari ini mereka cuba untuk merosakkan ataupun melontarkan ini fitnah terhadap agama Islam, yang mana agama kita benci kepada wanita ataupun agama kita menindas ini wanita dan sebagainya. Ini semua adalah perkara yang tidak benar. Nah, teruskan. Apabila ada seseorang yang telah beristeri kahwin lagi, maka ia berhak tinggal bersama isteri barunya selama 7 malam jika ia gadis dan 3 malam jika ia janda. Ini adalah berkenaan dengan qasam. Kalau sekiranya dia berkahwin baru, misalnya dia berkahwin dengan isteri yang ketiga sebagai misal, maka dia mengkhususkan 7 hari. Bagi isteri yang baru, kalau sekiranya bikar ini 7 hari, kalau sekiranya janda ataupun sayyib 3 hari. 6. Seorang suami bila merasa khawatir isterinya tidak patuh, maka ia harus menasihatinya. Apabila masih tetap tidak patuh, maka ia boleh pisah ranjang dengannya. Dan ini adalah berkenaan dengan masalah lainnya. Ini adalah isu yang dikenali sebagai nusyuz. Jadi kita dah habis qasam. Jadi qasam ini apa yang penting adalah kita mesti wajib ini membagikan hari. Kalau ada isteri lebih daripada satu, dan berkenaan dengan nusyuz, ini adalah keadaan yang mana isteri berada ini dalam keadaan yang membantah, ataupun yakni dia keluar rumah tanpa izin, misalan, ini adalah nusyuz. Ataupun yakni dia tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri yang diwajibkan oleh agama. Maka kalau suami melihat tanda-tanda ini pada isteri yang berlaku sedemikian, maka pertama sekali ini suami menasihati ini isteri. Suami ini menasihati. Tapi kalau sekiranya isterinya tidak ini berubah, maka cara yang kedua, yang ini seperti mana Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, adalah memisahkan tempat tidur ini dengan yang ini isteri tersebut. Jadi yang pertama adalah mau'izah, yang kedua adalah al-hajar, iaitu memisahkan ini tempat tidur. Nah, teruskan. Dan jika masih tetap tidak patuh, maka suami boleh memukulnya di samping berpisah ranjang dengannya. Bagian giliran dan nafkah seorang isteri itu gugur, tidak wajib diberikan sebab dia tidak patuh. Baik, ini adalah perkara kita nak kena faham dengan baik ya. Banyak orang ini ada kemusykilan tentang ayat ini. Bismillah. Ini tak sahabat saya ayat surah An-Nisa afwan. Ya, ayat ini surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Kalau sekiranya isteri yang ini berlaku nusyuz, kita menasihatinya. Dia tidak dengar nasihat. Yang kedua adalah berkenaan dengan memisahkan tempat tidur. Kebiasaannya wanita kalau suaminya memisahkannya daripada tempat tidur, kebiasaannya dia akan kembali. Kebiasaannya. Tetapi kalau sekiranya ini ia tidak memberikan apa-apa kesan, maka Islam ini memberikan beberapa option. Salah satu daripada optionnya
adalah memukul. Pukulan yang dimaksudkan di sini adalah pukulan yang tidak mencederakan. Kalau kita baca yakni apa yang disebutkan oleh para ulama kita, dia adalah pukulan yakni selain yakni daripada muka. Selain yakni daripada muka dan tempat-tempat joint yang boleh mendatangkan kemudaratan. Dan dia adalah yakni pukulan yakni yang ringan, dan ini kalau sekiranya suami merasakan dengan melakukan pukulan, isteri yakni akan kembali yakni kepada ketaatan. Yakni dia tidak akan melakukan nusyuz. Maka Islam ini memberikan jalan keluar ini yakni kepada suami. Ramai orang yang salah faham tentang ayat ini, mereka menyangkakan wajib ini pukul. Dia bukan ini wajib ini pukul. Yakni maksudnya Islam ini mengatakan kamu lihat ini kepada keadaan ini isteri kamu. Kalau sekiranya kamu mengenalinya dan kamu mengetahui dengan adanya pukulan, maka ia dapat ini kembali ini kepada ketaatan. Maka dibolehkan kamu melakukannya. Tetapi ini adalah pukulan ini yang ringan, pukulan takdib ini seperti mana ulama kita mengatakan. Tapi kalau sekiranya suami ini melihat dengan melakukan pukulan keadaan akan menjadi lebih teruk lagi, maka lebih afdal dia mengelakkan pukulan. Lebih afdal yakni dia mengelakkan pukulan. Maka ini semua ini balik ini kepada bagaimana kita assess, dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Assess ini the situation. Boleh insya-Allah. Ada siapa ada soalan? Jadi ini adalah tahap ini yang ketiga. Dan bagi wanita yang dalam keadaan nusyuz tidak mendapatkan bahagiannya dalam kisim dengan nafkah. Bahagian kisim yang ini dia tidak mendapatkannya, yakni kalau dia isteri yang pertama ataupun isteri yang kedua, maka suami bersama isteri yang kedua, misalnya kalau dia isteri yang pertama, bahagiannya qasam suami tidak bersamanya sebab dia nusyuz. Dan juga dia tidak mendapatkan nafkah daripada suami. Dia tidak berhak mendapatkan nafkah disebabkan yakni dia dalam keadaan yakni sedemikian. Nah, jadi nusyuz ini boleh jadi dia keluar rumah tanpa izin, boleh jadi dia tidak mau melakukan persetubuhan misalnya dengan suami apabila suami ini mahu melakukannya dan suami memberikan nafkah suami baik ini kepadanya, tetapi dia menunjukkan ketidakpuasan yang dibagi suami, maka ini semua adalah daripada tanda-tanda nusyuz dan juga nusyuz itu sendiri. Boleh insya-Allah? Baik. Kita teruskanlah ya. Jadi nampaknya ini hari ini macam crash course lah ya. InsyaAllah. Boleh insyaAllah semua? Senyap boleh semua? Boleh, Ustaz. Bagaimana yang lain? Boleh Ustaz, insyaAllah boleh. Boleh ya? Boleh apa? Boleh insyaAllah ya. Boleh faham. Baik, teruskan. Pasal khulu'. Khulu' iaitu tebus talak itu boleh membayar ganti tertentu. Dengan khulu', isteri itu berkuasa atas dirinya iaitu bebas dan bagi suaminya tidak boleh kembali kepadanya kecuali dengan akad nikah baru. Khulu' itu boleh dilakukan baik pada waktu suci atau pada waktu haid. Isteri yang pisah dengan suaminya dengan cara khulu' tidak boleh ditampili dengan talak. Ini juga antum telah mempelajari dalam Kitabul Miftah ya, berkenaan dengan cerai dengan imbalan. Dulu kita membicarakan tentang penceraian dengan imbalan. Penceraian terbagi kepada dua bahagian. Kita ada penceraian yang ada imbalan baginya dan penceraian yang tanpa imbalan. Jadi khulu' ini kalau sekiranya ada imbalan. Jadi dia mengatakan cerai khulu' ini dibolehkan, jaizun ala iwadin maklum, dengan syarat imbalan itu diketahui. Imbalan itu diketahui. Dan wanita itu memiliki dirinya. Maksudnya kalau sekiranya dia diceraikan dengan khulu', maka tidak dibolehkan bagi suami untuk merujuknya kembali kepada pernikahan. Sebab ini adalah jenis talak ba'in. Kalau antum ingat ya, dulu kita membicarakan tentang talak ba'in dengan talak raj'i. Maka ini adalah jenis ini talak ba'in yang mana suami tidak boleh rujuk isteri kembali kepada pernikahan. Dan juga dibolehkan talak khulu' ini berlaku pada haid dengan suci. Sebab dia tidak ada talak bid'i dengan talak sunni dalam khulu'. Sebab dia adalah ba'in. Dia adalah talak yang ba'in. Dia tidak memberikan apa-apa kesan. Wala yalhaqul mukhtali'ata talaq.
dan ini tidak dikirakan ini sebagai yakni satu talak. Sebab ini dia adalah jenis talak ini khulu'. Tapi boleh bagi suami ini untuk menikahinya setelah iddah. Maka dia tetap ini ada iddah di dalamnya. Setelah ini iddah, maka suami ini boleh berkahwin dan ia tidak dikirakan sebagai yakni kiraan yakni talak. Aiwah, jadi itu saja yakni berkenaan dengan talak khulu'. Kitab ini masya-Allah, ini kitab ini yang ringkas, hanya membicarakan ini apa yang penting sahaja. Nah, teruskan. Pasal talak dan macam-macamnya. Talak itu ada dua macam, iaitu syarih, iaitu jelas, dan kinayah, iaitu sendirian. Talak syarih itu Sindiran. Dia tulis apa sana? sendirian. Sendirian? Sendirian. Maksudnya sindiran, Ustaz. Sindiran. Bukan. Okey. Talak syarih itu ada tiga kata, iaitu talak, firak iaitu cerai, dan sarah iaitu lepas. Ini berdasarkan dengan ayat dalam Al-Quran, perkataan talak, sarah dengan firak. Maka ini sarih. Kalau dalam bahasa Arab, seorang suami mengatakan talak tuki ataupun farak tuki ataupun sarah tuki, jatuh talak walaupun yang dia tidak ada niat. Ini kita mengatakan talak sarih. Walaupun yang dia tidak ada niat, jatuh yakni talak. Naam. Talak syarih ini tidak membutuhkan pada niat. Walaupun dia mengatakan saya main-main, tak ada main-main kat sini, jatuh yakni talak. Ataupun dia mengatakan saya acting saja, acting, jatuh juga. Naam. Talak kinayah adalah setiap ucapan yang mengandung makna talak dan lainnya. Talak kinayah itu membutuhkan niat. Yang ini maksudnya tak memerlukan niat. Yang ini adalah seperti sindiran misalnya. Sindiran seperti apa? Suami mengatakan kepada isteri, aku tak mau lihat muka kau lagi, misalnya. Jadi kita tertanya, ini talak ke bukan talak? Ini dia mengatakan dia tidak mau lihat ini muka isterinya lagi. Adakah maksudnya dia telah menceraikan? Possible. Ini kita lihat, kita tanya, adakah dia maksudkan cerai ke tidak? Dia mengatakan saya tak maksudkan cerai, tapi sebab saya tengah marah, saya mengatakan perkataan sedemikian. Khalas, kita mengatakan ini bukan talak. Suami mengatakan kepada isteri, misalnya kau keluar daripada rumah ini. Misalnya pergi kepada rumah ibu bapa engkau, aku tak mau lihat ini engkau lagi. Semakna dengan ini, suami ini mengatakan sama ada suami mengatakan kau keluar daripada rumah ini ke, ataupun aku tak mau lihat engkau ke, dan sebagainya ya. Ini kita mengatakan talak kinayah, dia boleh jatuh dengan syarat kalau suami niat talak. Kalau dia mengatakan sebenarnya saya niat nak ceraikan isteri saya. Jadi saya mengatakan kepada isteri saya, keluar daripada rumah ini, aku tak mau lihat muka kau lagi. Misalnya, dia niat talak, maka jatuh talak. Jadi ini kita kena tanya yang ini orang ini yang melafazkan. Orang ini yang melafazkan. Begitu juga dengan send message. Kalau dia tulis, maka ini memerlukan kepada niat. Ini memerlukan ini kepada niat. Maka tulisan dia hukum kinayah. Tulisan ini hukum kinayah. Kalau dia menulis cerai tapi dia tidak niat, maka ia tidak jatuh. Jadi ini kita mengatakan sarih ini khusus ini bagi lafaz. Kalau dia melafazkan ini cerai, maka jatuh cerai walaupun tidak ada niat. Tapi kalau dia tulis, maka tulisan semua balik ini kepada kinayah. Dia mesti ada niat. Sama ada dia niat ini talak ini ataupun dia tidak niat talak. Teruskan. Wanita dalam kaitannya dengan talak itu ada dua, iaitu pertama, wanita yang hukum mentalaknya sunnah dan bid'ah, mereka itu adalah wanita-wanita yang masih mengalami haid. Ini adalah jenis ini yang pertama, kita ada talak sunnah dengan talak bid'ah. Apa maksud talak sunnah? Talak sunnah yang ini maksudnya kita menceraikan. Seorang ini dia menceraikan isterinya dalam keadaan suci. Seorang ini menceraikan isterinya dalam keadaan suci, yang dia belum lagi melakukan persubuhan di dalamnya. Jadi ada dua syarat. Pertama sekali dia menceraikan isterinya dalam keadaan suci dan dia belum lagi melakukan persubuhan di dalamnya. Tapi kalau sekiranya dia menceraikan isterinya dalam keadaan suci dan dia sudah melakukan persubuhan di dalamnya,
Ini adalah talak bid'ah, ini bukan dari talak sunni. Ramai orang ini mungkin terlepas ini kat sini. Jadi masalahnya bukan saja dia menceraikan dalam keadaan suci. Dia menceraikan dalam keadaan suci yang dia belum lagi melakukan persetubuhan di dalamnya. Manakala talak yang bid'i adalah dikala sekiranya dia menceraikan isterinya dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci yang dia sudah melakukan persetubuhan di dalamnya. Nah, Baik. Talak sunnah adalah menjatuhkan talak kepada mereka ketika mereka dalam keadaan suci, iaitu tidak haid dan dia tidak menyetubuhinya. ini seperti mana saya mengatakan tadi. Teruskan. Talak bid'ah adalah menjatuhkan talak kepada mereka ketika mereka sedang mengalami haid atau dalam keadaan suci dan dia menyetubuhinya. Ya, ni sama ada dia menceraikan dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci yang dia sudah menyetubuhinya. Boleh faham insya-Allah semua? Ada siapa yang tak faham? Wahai jemaah sekalian. InsyaAllah. Faham Ustaz. Boleh insya-Allah? InsyaAllah Mana- Ustaz. Minudan kita. Senyap aja. Boleh ya? Boleh. Alhamdulillah. Baik, teruskan. Kedua, wanita yang hukum mentalaknya tidak sunnah dan juga tidak bid'ah. Mereka itu adalah wanita yang masih kecil, wanita yang Ini ada jenis wanita yang bukan sunnah, yang bukan bid'ah. Yang pertama sekali kalau dia masih kecil, dia umur baru 5 tahun misalnya, dah kahwin. Dia tidak ada haid. Jadi suami dia nak menceraikan dia. Ini kita mengatakan bukan sunnah, bukan bid'ah. Sebab dia tidak ada haid. Nah, yang pertama. Yang kedua, wanita yang telah menopause, wanita yang hamil dan wanita yang melakukan khuluk yang belum disetubuhi suaminya. Nah, yang kedua adalah menopause ini, dia tidak ada haid. Dia tidak ada haid. Maka ini tak masuk dalam sunni ataupun bid'i. Yang ketiga, hamil, wanita hamil. Kenapa yang ini wanita hamil tidak dikirakan sunni ataupun bid'i? Sebab yakni iddahnya habis apabila dia melahirkan anak. Maka tidak ada beza yang sama ada dia sedang dalam keadaan haid ataupun tidak. Sebab iddahnya tetap apabila dia melahirkan anak. Kenapa Islam ini mengharamkan suami menceraikan isteri dalam keadaan haid? Sebab dia memanjangkan iddah. Dia memanjangkan iddah, maka itu sebab diharamkan. Tapi kalau sekiranya dia hamil, iddahnya apabila dia melahirkan anak. Jadi tidak ada beza sama ada dia dalam keadaan haid ataupun dia bukan dalam keadaan haid. Itu pun kita ada khilaf ini dalam ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i, wanita hamil ada haid. Tapi mazhab yang lain mengatakan wanita hamil tidak ada haid. Wallahu alam. Jadi yang keempat dia mengatakan wanita yang cerai khulu. Wanita yang cerai khulu yang belum disetubuhi. Yang belum disetubuhi, maka dia tidak ada talak yang sunni ataupun bid'i. Kalau dia tidak disetubuhi, maka dia tidak ada apa? Tidak ada iddah. Betul ke tidak? Dan kalau dia tidak ada iddah, maka tidak ada beza sama ada dia diceraikan dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci. Aywa. Boleh kita teruskan lagi? Ataupun nak berhenti? Ada saudara ada soalan? Ustaz, soalan sikit Ustaz. Ya. Ustaz, bagi wanita yang ditalakkan sewaktu hamil, Ya. ni tidak dikategori sebagai talak bid'ah atau sunnah disebabkan tempoh iddah dia tidak berubah dengan anak dalam kandungan tu telah ditetapkan sebagai anak mereka lah, betul kan Ustaz? Ya, betul. Sebab iddahnya adalah apabila dia melahirkan anak. Jadi dia tidak ada memberikan apa-apa kesan. Sama ada dia diceraikan dalam keadaan haid ataupun bukan dalam keadaan haid. Okey. Sebab kalau macam contoh wanita tu ditalakkan sewaktu dia baru 3 bulan hamil. Ya. Jadi tempoh iddah dia sehingga 9 bulan sehingga dilahirkan anak, maknanya 6 bulan lagi kena tunggu kan? Betul. 6 bulan iddahnya. Okey. Kalau dia hamil 9 bulan. Okey.
Tapi kalau dia dicerai 1 hari sebelum dia lahirkan, iddah dia 1 hari saja. Okey, faham. Kalau dia diceraikan hari ni, besok dia lahirkan, habis iddah ni. Okey. Itu sebab kita mengatakan dia tidak memberikan apa-apa kesan sama ada dia haid ke tidak haid. Sebab kita mengambil iktibar sama ada dia melahirkan, bila dia melahirkan. Sebab iddahnya akan habis. Jadi kita tidak menganggap talak sunni ataupun talak bid'i yang dibaginya. Ada siapa-siapa ada lagi soalan? Tidak ada? Maaf Ustaz, kalau tambahan soalan tu, Boleh. kalau nauzubillah wanita tu choose untuk gugurkan anak dia Ustaz. Ya. Jadi tempoh iddahnya habis bila anak dia telah digugurkan, betul? Ya. Okey. Betul. Apabila anaknya digugurkan. Tapi perbuatan yang haram ini tentu sekali. Boleh insya-Allah? Jadi saya ingat kita rehat dulu lah ya. Nanti pukul 11.30 Ustaz Akmal akan ganti ya. Ustaz Akmal akan ganti 11.30 sampai 12 suku daripada bab ikrar. Sebab minggu lepas Ustaz Yusof mengatakan bab ikrar kan. Antum berada dalam Kitabul Baik bab ikrar. 12 suku saya masuk baliklah. Kita continue lagi. Jadi hari ini kita bab nikah saja. Jadi mudah-mudahan dapat habis ini bab nikah. Kalau saya ganti lagi satu kali, mungkin antum dah cover ke semua yang ini bab nikah. Jadi by the time ini Ustaz Yusof pun dah habis ini bab muamalat. Bab jual beli ya. Ya, insya-Allah. Kalau tidak ada soalan yang ini kita berhenti di sini ya dulu ya. Boleh insya-Allah? InsyaAllah Ustaz. Okey. Jadi jazakumullah khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.